من الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسولين. اللهم اغنينا بحرام المسلم باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasurullah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'illallah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita buat pertama kalinya setelah 3 bulan ni, 4 bulan. 4 bulan. Hampir lebih pada 100 hari ya. Allah Akbar. Dapat kita berjumpa balik. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa tak banyak sedikit, kena bawa banyak juga untuk nak menghadap Allah Ta'ala di masa insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. InsyaAllah. InsyaAllah kita sambung balik kitab kita yang lama kita tinggalkan. Alhamdulillah, syukur kita dapat jumpa lagi. Panjang lagi umur kita, masih lagi hidup lagi, masih bernyawa lagi. Ada orang dah pergi dah ya. Kampung Paya memang hebat, tiap-tiap bulan ada. Nampak macam tiap-tiap bulan tu. Maksudnya ni, kita ni ada lagi Allah bagi peluang untuk meneruskan hidup kita, untuk meneruskan pencarian kita, nak membawa kita ke alam satu lagi yang dipanggil alam mahsyar, alam akhirat, ataupun dipanggil dalam kitab orang Indonesia hidup sesudah mati oleh B. Arifin. InsyaAllah tengok bab Sairus Salikin ni juzuk pertama lagi. Kalau tak silap saya muka surat 16 ya. InsyaAllah. Betul. Kelebihan. Betul. Nak naik ke online ke nak semua? So macam mana? Nak ulang balik ke? Ulang balik ke surat 7 insyaAllah. Okey, ke surat 7 8. Okey, perenggan atas ya. InsyaAllah, tenang. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat di atas tu kita ambil sambung daripada belakang tu ya. Dan demikian dari lagi dalil yang menunjukkan, surat 7 ya. Dan demikian lagi perenggan bawah, dalil yang menunjukkan akan kelebihan ilmu itu beberapa hadis Nabi SAW, dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, al-ulama warasatun anbiya. Artinya para ulama itu mempusakai akan anbiya. Tu ya. Orang yang paling hebat diceritakan oleh Rasulullah SAW ya, yang menjadi waris pada Nabi SAW adalah para alim ulama. Sebab tu kita tak boleh tinggalkan bab alim ulama. Kita kena ingat tuan-tuan, waktu sekarang ni, waktu akhir ni dah sampai waktu PKPP. Betul? Masih lagi kan?
Masih lagi PKPP, belum selesai lagi. Maksudnya kita ni baru ditinggalkan satu lagi tuan guru kita, Tuan Guru Datuk Ismail, kamus ulama yang hebat. Habis dah, habis. Ya, seorang-seorang ya dengan tersendirinya pergi meninggalkan kita. Ni ya, waris-waris Nabi. Itu antara anbiya dan ulama. Hanya kita ni tak boleh ditinggal, tak boleh tinggal macam tu aja. Ada lagi tak ulama, kena cari, kena terbitkan lagi alim ulama yang akan datang. Kita dah risau, makin bimbang kita. Seorang-seorang pergi. Sebelum tu Tuan Guru Harundin pergi terus jauh. Ke mana? Mereka sana. Tak boleh balik terus. Betul? Yang baru lagi, anak muda dia pula, Tuan Guru Datuk Ismail, kamus generasi lain pula. Kita tak tahu kemudian ni macam mana pula. Generasi akan datang, ada lagi tak ulama yang akan guidance, akan tuntun, akan pimpin? Masih ada lagi. Ya, cuba renung. Waktu bila Allah bagi peringatan macam tu, maksudnya kena berhati-hati, kena bersiap sedia. Allah tambah lagi sekarang ni peringatan yang menerbitkan PKP sampai ke PKPP. Betul? Itu peringatan tu sebenarnya. Bila ulama mati masuk dalam tanah dengan ilmu dia, dengan adab dia, dengan akhlak dia, masuk terus ke dalam tanah. Kita masih lagi terlopong, tercari-cari dengan ilmu. Ni kena renung, tu peringatan. Bala sebenarnya untuk kita. Ni yang tak diketahui pula, tiba-tiba datang pula virus. Betul tak betul? Datang pula virus. Peringatan lagi Allah Ta'ala. Ya. Tapi semasa-masa virus ni, ya, ada juga alim ulama lagi, Allah bagi pula hadiah sekarang. Apa hadiah? Diingatkan kita pula dengan Al-Quran. Tu hikmah. Ya, saya supaya terpaksa kempen juga orang nak mengaji Quran. Sekarang dalam TV Al Hijrah ada My Quran Time. Betul? Ada tak ada? Ada tuan-tuan. Seumur hidup saya daripada kecil, saya pun tak pernah tengok di TV ada 4 jam siaran Al-Quran tadabbur. Tuan-tuan pernah tak pernah tengok sebelum ni? Tak pernah lagi. Tapi hikmah corona virus tu, Allah hadiah, Allah anugerahkan kita dengan Al-Quran. Kita dah terlampau terleka dengan kereta, dengan kapal terbang, dengan teknologi drone dan macam-macam touchscreen. Tiba-tiba Allah ingatkan kita balik, turunkan kita balik. Ada SOP dan macam-macam. Allah ingatkan balik kita, baliklah kepada Al-Quran. Ada tengok, tak ada tengok tuan-tuan? My Quran Time. Ada tengok, tak ada tengok? Kena tengok tuan-tuan. Bila Allah hadiah tuan-tuan, bila Allah hadiah, bila Allah anugerahkan Quran tu kita di depan mata, bukan kita nak ke hulu ke hilir, depan mata. TV yang besar, TV yang kecil, dalam handphone boleh tengok online, live streaming. Kalau kita masih lagi tak berganjak, tak nak renungkan Quran tuan-tuan, ke mana kita sebenarnya tuan-tuan? Tu. Bak kata Ustaz Fazrul dengan Ustaz Tarmizi, dua-dua, Tarmizi satu, Tirmizi satu. Bila dia baca tu Al-Baqarah daripada Al-Fatihah sampai Al-Baqarah sekarang dah muka surat, dah episod ke-30. Betul? 32. Hari ni ulang gaji. Maksudnya kita ni jangan jadi sampai macam perangai Yahudi tuan-tuan. Ditadaburkan Quran ayat Al-Baqarah daripada surah ayat pertama cerita pasal perangai Yahudi ni, dibagi Allah Ta'ala. Allah hadiahkan kitab zaman Nabi Musa. Selamba je main-main dengan Allah Ta'ala, campak ke belakang. Kalau ikut tadabbur tu, dilemparkan ayat kitab tu ke belakang. Tak hendak dia terima, dia nak dia punya juga. Sampai zaman Rasulullah SAW, itu pun dia main-mainkan lagi ayat-ayat Allah Ta'ala. Kita nak ke jadi macam tu tuan-tuan, pasal kita dah mengaku inna dina indallahil. Sebab tu kita kena menangis, kena meraung kita kalau tak usik langsung Quran. Kan Allah tunjukkan Quran depan mata,
depan TV 4 kali ulang satu hari. Betul? Kejap lagi pukul 10, besok subuh ulang lagi pukul 6. Besok tengah hari lagi ada pukul 12 live, pukul 5 ulang balik. Allah, tuan-tuan. Kalau Allah tanyalah besok kita tak duduk dengan ayat Quran tu, kita nak ke mana, tuan-tuan? Tu Allah hadiah. Janganlah. Sebenarnya Quran tu memimpin kita. Kita nak hidup ni nak ke mana? Dengan bala yang Allah bagi peringatan yang hebat, kita nak ke mana, tuan? Seorang-seorang sahabat kita pergi, betul? Kita tahu level dia macam mana. Kita tahu kita pula macam mana. Bekal apa yang kita patut bawa? Bukan duit, bukan kereta, bukan apa. Akhirnya kita akan menyesal yang tidak sudah. Bila Allah dah bagi hadiah depan mata Quran, lepas tu dah dipimpin dengan ulama sekarang ni, kita main-main lagi dengan Allah Ta'ala. Kita tak tahu apa yang akan berlaku akan datang. Kita dah berumur, betul? Makin lama makin banyak umur. Zaman corona ni, virus yang tak nampak ni, ada tak pernah diceritakan orang zaman dulu? Ada tak ada? Tak ada, tuan-tuan. Belum ada orang cerita kes zaman sekarang ni. Tak ada cerita apa situ. Benda yang orang putih kata unexpected, betul? Cakap putih sikit dengan orang buaya, cakap Jawa orang putih tu. Benda yang tak disangka berlaku. Sampai apa? Sampai kita tak boleh sembahyang. Boleh sembahyang di rumah sendiri saja, betul? Sebelum tu boleh makan di rumah sendiri saja, betul? Sekarang boleh sembahyang di rumah sendiri, makan di rumah sendiri, berkeluarga sendiri, jadi imam sendiri, jadi Tok Bilal sendiri, baca khutbah sendiri. Berlaku tak sekarang? Berlaku dah. Allah Akbar. Kelang kabut cari kayu tongkat untuk baca khutbah. Akhirnya pakai penyapu, pakai punya kelang kabut. Tu Allah ajar kita pasal apa? Lekanya amat kita ni, Allah ajar kita dengan SOP baru. Allah, tuan, 3 bulan 4 bulan. Tapi puntungnya umat Islam di Malaysia berkurung macam mana pun tak kelaparan kita, tak kebuluran kita. Kalau ada yang tak cukup pun ada NGO hantar, ada orang yang menghantar. Itu hebatnya orang Malaysia. Allah bagi peluang. Tempat lain sampai ke buluh, sampai bergaduh tak dapat makan. Tu. Cuba tuan-tuan renung, sekarang kita menurun, kes kita kan menurun. Takkan kita tak terasa Allah tolong kita? Kita buat 24 jam, 4 jam sekali Quran satu hari, dalam TV siaran langsung, dalam internet 24 jam dengan Quran. Takkan Allah tak sayang kita, tuan-tuan? Tu nak nampak petunjuk. Gunalah mata hati kita. Sayangnya Allah Ta'ala dikurangkan makin lama makin. Negara lain yang hebat teknologi dia, tak nak tengok Al-Quran, apa jadi? Sampai ke numbers US berapa? 3 million sekarang. 3 juta lah. 3 juta, tuan-tuan. Tu kena renung kita. Nampak tu beza kita. Janganlah tinggalkan Quran. Apalagi kitab kita mengaji, jangan kita tinggalkan para alim ulama ataupun anbiya. Cari jalan, kalau boleh terbitkan alim ulama yang akan datang. Tu sambung lagi bagi Quran nanti, Dan setengah daripadanya, dan telah maklum bahawa tiada ada martabat yang lebih mulia di atas martabat anbiya, dan demikian pula martabat orang yang mempusakai akan mereka itu. Maka tiada martabat kemuliaan yang lebih tinggi daripada martabat mereka itu. Daripada anbiya sampai ke ulama, hebat tak dia? Jauh. Ilmu yang hebat, ahli ibadah hebat, tuan ulama yang hebat. Saya renung Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, cukuplah. Dan jangan Allah tunjukkan kita. Meninggal malam Jumaat. Meninggal waktu malam Jumaat, 12.30 malam bulan Ramadan. Betul tak betul? Bulan Ramadan, bulan puasa. Malam tu meninggal. Kita tak terdaya lah. Orang yang kita sayang sudah tak ada. Hebat macam mana pun, Allah ambil juga akhirnya. Sebab tu nak ingatkan kita ni, mati di mana-mana saja. Betul lah kata Tuan Guru Ismail Kamus, mati tu dipanggil antara pejam dan celik. Tengah pejam tak celik-celik. Betul? Sebab tu dalam nak tidur malam ni,
Nak tidur dia selalu Tuan Guru Datuk Ismail pesan, jangan tidur macam tu aja. Ada wuduk kita. Betul? Itu kebersihan, kesucian Islam. Kesucian orang umat Islam dengan wuduk tu hebat. Nak tidur tu dengan wuduk. Dipesankan Tuan Guru. Nak tidur tu dengan solat sunat sebelum tidur. Solat sunat apa? Solat sunat wuduk, solat sunat taubat. Belum tahajud lagi. Ni nak tidur dah. Kata Tok Guru, Tokku Pasir Gudang. Kenal? Ustaz Esa Draman. Viral baru sekarang ni, version baru dekat Pasir Gudang pula Tok Guru. Apa dia kata? Bila kita nak tidur tu pun ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun tidur pun kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak kita buat? Kena buat. Nak tidur tu dengan Allah Taala. Jangan kita tidur dengan handphone, jangan kita tidur dengan internet, jangan kita tidur dengan remote control TV. Dan Allah bagi peringatan hebat 3 bulan tak keluar kita. Jangan main tuan-tuan. Bila Allah bagi peringatan tu sampai kita tak boleh salam, sampai tak boleh jumpa mak bapak kita, nak balik, sampai puasa pun tak, dan sahur dengan ibu kita pun tak boleh, sahur dengan bapak kita pun tak boleh, berbuka puasa dengan mak bapak kita pun tak dapat. Berlaku tak berlaku? Berlaku dah. Pasal apa? Perangai dulu kita, waktu kita tak kena PKP, tak kena virus, kita kadang-kadang sombong dengan kedua mak bapak kita. Tak nak waktu Ramadan balik, waktu nak buka puasa, waktu nak sahur, sombong. Kita balik waktu bila? Waktu raya je. Hari raya je balik. Bila orang tua tu nak sahur, bila orang tua tu nak buka, anak tak ada. Anak 10, seekor pun tak balik. Dia tak boleh pergi, tak boleh panggil orang. Seekor. Apa? Dia hiris hati ibu dia, dia hiris hati ayah dia. Ada kat mana? Ada kat Mekah. Buka puasa di Mekah, buka puasa di Madinah Nabawi. Betul? Masjid Nabawi. Tapi dua mak bapak dia tak dan dia bersahur. Kadang-kadang tiap-tiap tahun macam tu dia ambil package umrah 1 bulan di Mekah, di Madinah. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Ini kadang-kadang sedih. Akhirnya Allah buat keputusan, hantar virus. Boleh balik tak boleh balik? Langsung tak boleh balik. Meraung tak boleh raya, pasang lagu raya, nangis sendiri kat rumah. Betul? Online terus. Tu baru kedua mak bapak kita. Kadang-kadang salam pun tak nak. Sekarang baru terasa tak boleh salam. Dulu kadang-kadang tak nak salam adik-beradik, tak nak berjumpa adik-beradik. Berlaku. Sombong antara adik-beradik. Pasal apa? Status. Update selalu status. Dia yang hebat, kereta yang hebat, pangkat yang hebat, kuasa yang hebat. Sekali Allah bagi virus, langsung tak boleh berjumpa adik-beradik. Berlaku tak berlaku sekarang? Berlaku. Ni tu kadang-kadang kita tak jeran-jeran. Sebab tu bila berkumpul dalam rumah, baru kita kenal ahli keluarga kita macam mana. Betul? Anak kita macam mana, isteri kita macam mana. Anak yang di asrama universiti balik, duduk bukan sebulan, dekat 3 bulan kat rumah. Tahu tak perangai dia? Tahu. Subuh dia ke mana, asar dia ke mana, maghrib dia ke mana, Quran dia ke mana. Allah tunjukkan kita. Sebab tu janganlah mengundang lagi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, ya. Balik pada kitab tadi, dan setengah daripadanya sabda Rasulullah SAW, afdalun nasi mu'minu alimu allazi inni tija ilaihi nafa'a wa inistughyani anhu aghna nafsa. Nabi SAW sabda, artinya yang terlebih afdal manusia itu ialah orang mukmin yang alim. Adalah mereka itu jika dikhendaki orang kepadanya nescaya memberi manfaat mereka itu akan dia, dan jika terkaya orang daripada mereka itu nescaya terkaya diri mereka itu daripada orang. Ni orang yang banyak ilmu, orang yang alim, ya, lebih hebat. Pasal apa? Dia memberi manfaat pada orang lain. Tu tengok orang yang boleh baca Quran di TV. Boleh tak bagi manfaat? Boleh. Boleh ajar tajwid, betul? Kita boleh dengar, basic je, tapi boleh faham. Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi, yang tadabbur tu. Yang tadabbur tu Ustaz Fazrul, betul? Sebenarnya dia bukan mengaji agama, asalnya mengaji
engineer, biologi, kimia. Tu. Tapi pasal dah tergerak, sejarahnya dia tersentuh pasal apa? Dia ditegur oleh orang Yahudi tegur dia. Dia kata Muslim teroris, dia kata. Terasa orang Yahudi tu bagi dalilnya sekian. Dia tak puas hati. Akhirnya dia belajar bahasa Arab. Akhirnya dia belajar tadabbur Al-Quran, pengertian Al-Quran. Baru dia faham. Perangai Yahudi tu bukan sekarang macam tu perangai dia. Perangai daripada dulu lagi sampai sekarang memang tak berubah. Hebat macam mana pun. Kita dengar Yasir Arafat kena tipu, betul? Nabi Musa kena tipu. Bukan Nabi Musa, Nabi Isa. Yang paling hebat, Allah Subhanahu Wa Taala pun ditipu. Betul. Tu cerita Allah kata jangan pergi tangkap ikan hari Sabtu. Dia tipu Allah Taala. Dipasangi luka. Tu. Nampak? Dipasangnya perangkap ikan, hari Senin dia ambil. Hari Ahad dia ambil. Tu. Hebatnya Yahudi tu. Kita pun jangan buat perangai macam tu. Bila perangai kita ni Allah dah larang kita sembunyi-sembunyi buat, akhirnya terselongkar tak? Terselongkar satu-satu. Kadang-kadang bukan di akhirat selongkar. Waktu di dunia ni Allah selongkar satu-satu. Tak sangka dia jadi pembunuh. Tak sangka dia ramai-ramai jadi pembunuh. Betul? Selongkar tak? Allah bagi cash terus kat dunia ni. Tu kadang-kadang peringatan Allah Ta'ala bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Tu diingatkan kita. Balik pada kitab ni, ya, hebatnya ulama, orang alim ni, dia adalah orang yang terkaya, bukan harta. Apa dia? Ilmu dia tu. Dan setengah daripada sabda Rasulullah, sabda Nabi SAW, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya'u wa samaratuhul ilm. Artinya iman itu bertelanjang dan pakaian itu takut akan Allah Ta'ala, dan perhiasannya itu malu dan buahnya itu ilmu. Diceritakan iman itu bertelanjang, bila tak ada dibajakan, tak di-developkan, tak ditambahkan kita punya ilmu, tak jadi apa, cuma jadi sebutannya iman saja. Tapi iman tu perlu dibaca. Salah satunya ni sekarang Quran. Salah satunya kita mengaji ilmu, baru ada kekuatan iman kita. Kalau tidak, diterjah macam-macam berlaku. Betul? Tak takut kita dengan Allah. Masalahnya bila tak ada bab iman, tak dibacakan dengan ilmu, tak dibacakan dengan zikir, akhirnya kita tenggelam. Walaupun kita kata kita ni beriman, sebab tu cari jalan untuk tambah ilmu kita. Tu antara saya nak cek sama tambah sikit, istimewa ditulis oleh sahabat ni. Istimewanya Quran ni tuan-tuan, dituliskan antaranya ialah Quran ini menjadi untuk golongan sombong dan angkuh yang meninggalkan Al-Quran akan dibinasakan, dan siapa yang mencari petunjuk selain daripada Al-Quran akan disesatkan Allah Ta'ala. Ini dalam kitab saya tambah lagi tuan-tuan, orang yang mengajar, orang yang cari Quran ni, orang sombong, tak hendak, angkuh, meninggalkan Al-Quran akan dibinasakan besok. Pasal apa? Siapa yang cari petunjuk selain Al-Quran akan disesatkan. Kita tak ada lain tuan-tuan, kitab Taurat, Injil tu dah habis dah. Bila Quran timbul ni, dia automatic remove. Bukan dibuang, dia dah delete dah. Dah di-cover oleh Al-Quran. Kalau kita tak ikut juga Al-Quran, ke mana tuan-tuan? Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi orang bertakwa, nak jadi orang beriman, cari dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi orang takwa. Sebab tu kita puasa pun jadi orang bertakwa. Taqwa. Takwa tu apa? Saya ulang balik. Lama tak jumpa. Betul? Takwa tu ulang balik. Kata Ustaz Somad, takwa tu taqwa. Tawaduk kita. Tunduk kita. Ni, ada malu bila ada bab ilmu tu, kita malu dengan Allah Taala. Takut dengan Allah Ta'ala, tak hendak buat maksiat, bimbang. Allah bagi peringatan ni, lagi bimbang kita. Kalau aku buat maksiat macam mana? Jangan kata kita tak boleh kena kan. Betul, kita dah menurun, betul. Dah hampir satu angka hari-hari ni.
Tapi kadang-kadang kita tak boleh jangka. Benda yang virus ni, yang kemungkinan, kata Dr. Don Hisham, ada kemungkinan dia terapung kat udara. Tak payah pakai nak tuduh-tuduh orang bawa virus, tak. Benda tu kadang-kadang terapung di udara. Allah pilih lah. Diujinya kita nanti. Tu, kena-kena cari jalan. Tawaduk kita, tunduk kita dengan Allah Ta'ala. Bila Allah bagi peringatan ni, tunduk kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, qaf apa? Qanaah. Ada bab qanaah, bersyukur apa yang kita dapat. Ni kita bersyukur dapat sembahyang, betul? Dapat sembahyang. Dah berapa lama tak sembahyang? Dekat 3 bulan. Tuan-tuan, cuba saya kalau saya tanya 3 kali tak sembahyang Jumaat, apa hukumnya? 3 kali tak sembahyang Jumaat, apa hukumnya? Dulu kita mengatur orang tak sembahyang 3 kali, betul? Sekarang tu orang yang tak sembahyang 2-3 kali, ada tak mengata kita sekarang? Jangan main-main. Mak tu jangan mengatur orang. Orang tak sembahyang Jumaat 3 kali, apa hukum dia? Fasik, betul? Allah Akbar. Sekarang orang yang kita kata fasik tu, dia tengok kita, tak sembahyang ke? Nak cakap apa? Bukan 3 kali, 3 bulan. Allah, tuan-tuan. Saya sembahyang waktu dapat masjid, singgah di Masjid Kampung Paya tu, pertama kali saya sembahyang kat masjid. Lari pada Selangor, keluar pada Selangor, baru dapat sembahyang. Punya payah, tuan-tuan. Nak register. Tapi ada juga orang mengadu saya, zaman-zaman yang boleh sembahyang dan boleh sembahyang, tapi terpilih kena isi borang, kena isi form online, betul? Untuk 500 orang. Sebelum ni 40 orang saja. Sebelum tu 13 orang aja, 12 orang aja. Waktu tu ada juga orang buat perangai. Ada orang juga, saya tak tahulah kat sini saja, ya. Tapi ada orang mengadu. Ustaz, macam mana Ustaz? Apa hukum ya? Asyik-asyik orang itu yang dapat sembahyang, orang lain tak dapat sembahyang. Berlaku. Ya. Lepas tu sejam sebelum azan kena register, betul? Tapi kena isi borang. Yang isi borang tu isi nama, dia datang bukan pukul sebelum zuhur, dia datang sebelum zuhur pukul 10 pagi, dah register nama, dah isi borang, balik azan sampai balik. Agak-agak nak jawab macam mana? Tu kena bab-bab tu, bab-bab amanah tu pun kena jaga juga. Tu jaga. Pasal apa? Allah dah bagi peringatan, Allah dah bagi hebat punya peringatan. Kalau kita masih lagi bermain-main dengan Allah Ta'ala, tu orang kata jawab lidah yang fasih, betul? Bersyukur kita dapat sembahyang. So cari jalan biar kita jalankan dengan keadilan kita. Qaf, qanaah, waw, wara'. Wara' apa? Wara' bukan duduk masjid aja. Wara' bukan duduk di surau saja. Wara' apa? Wara' dia tak berani diambil yang haram, yang subhat, yang secebis, yang sekupang. Dia tak berani ambil, tuan-tuan. Apalagi harta anak yatim, atau apalagi harta pusaka, apalagi harta yang difaraidkan. Dia takkan berani nak ambil. Itu wara'. Bukan pasal dia berzikir, bukan dia baca Quran selalu, tak. Wara' ni dia bimbang dengan yang haram, apalagi yang subhat. Ni jaga bab wara' kita, jangan ambil yang haram. Dah ada peringatan yang paling hebat dengan Allah Ta'ala ni, tinggallah, berhentilah. Allah dah telajak, patah balik. Nah, makan harta pusaka yang patut diparaikan atau dipusakai, patah balik, tuan-tuan. Jangan kita teruskan. Kita kadang-kadang dah terlampau selesa, tak nak balik, betul? Tak nak patah balik. Pasal apa? Dah selesa, dia terlupa dia makan harta adik-beradik dia sendiri. Berlaku. Pasal apa? Adik-beradik 10, 9 yang tak nak mengaji agama, 1 je mengaji agama. Bila cerita bab pusaka, bab faraid, yang menang yang 9 tu. Kadang-kadang jabatan agama tak buat apa pun. Pasal apa? Majoriti yang menang 9. Dia nak mau semua bagi sama rata. Betul, macam tu adil. Tapi dia terlupa yang dah mati tu sepatutnya ikut hukum. Betul? Hukum apa? Faraid. Contoh, saya bagi contoh, pasal orang tak nak ikut, ya. Bila faraid, 1 tu yang ikut dikatakan tewas. Tapi kalau ikut betul-betul, boleh tak dapat bagi sama rata? Boleh. Selepas difaraidkan, automatik yang dalam tanah tu dapat pahala yang hebat. Betul? Sejuk dia, bertenang dia dalam kubur.
ibu ataupun ayah kita. Dah dibagikan secara faraid, apa salahnya abang laki ataupun adik laki tu buka balik fail, panggil lawyer, bagikan sama rata. Cantik tak cantik? Kan cantik tu. Akhirnya adik-adik perempuan sayang balik, dia ikat balik silaturahim. Cantiknya hukum Islam. Tapi kadang-kadang tak nak buat. Pasal apa? Dia cepat, hati tu tak dijaga. Cepat sangat buruk sangka dengan abang adik-adik lelaki. Cepat sangat. Janganlah. Ni kena renung bab tu. Tu ta qaf waw ya yakin. Hakul yakin, ainul yakin. Yakin balasan Allah Subhanahu. Yakin. Bila Allah bagi peluang macam ni, yakin. Bila Allah bagi peluang untuk baca Quran, yakin tak kita? Yakin. Ada orang mati tengah tengok my Quran time tu, mati dia. Tengah tengok budak muda meninggal. Habis satu Malaysia bacakan dia Fatihah. Nampak? Mati dalam yang hebat. Tengah tengok Quran. Agak-agak kita nak mati tak dengan Quran? Kena tuan-tuan, cari jalan. Tengok. Jangan tengok rumah lain. Tengok yang di dalam rumah kita. Jangan dibiarkan hidup tak ada panduan. Pasal apa? Quran tu memandu kita sebenarnya. Bila hati susah, stres, bukan benda-benda lain yang kita buat, bukan benda-benda yang tidak. Quran itulah jadi ubat. Ada tak bab syifa dalam Quran? Ada. Contohnya Al-Fatihah. Tu renung kalau boleh nak tidur tu dengan Al-Quran. Ni balik pada kitab tadi. Tengok ta qaf waw ya. Dapat ya? Ta tawadu qaf qanaah waw wara ya, yakin balasan Allah Subhanahu wa taala. Sampai berapa kuliah? Ikut SOP tak? Sampai waktu Isya. Okey, insya-Allah. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, al-imanu, ini sudah tak habis lagi ni. Iman itu bertelanjang, pakaiannya takut akan Allah Ta'ala, dan perhiasannya itu malu, dan buahnya itu ilmu. Tu kena ada bab malu. Satu hal yang masalah zaman sekarang ni, orang dah hilang bab malu. Malu tu kena ada tuan-tuan. Malu tu kena ada. Bila azan tu, malu tak kita dengan Allah Ta'ala? Bukan dengan manusia, dengan Allah Ta'ala tu. Allah tengok kita. Nak ke masjid tidak, nak ke masjid tidak, nak ke surau tidak, nak ke surau. Kena malu tuan. Orang lain mati dah, kita hidup lagi. Orang lain dah kena corona, dah kena penyakit, dah kena jantung namanya. Kita masih lagi hidup. Allah bagi nafas cantik dengan oksigen. Tak ada minta bil pun tiap-tiap bulan. Betul? Kita baru seronok. TMB tak bayar-bayar, betul? Diskaun macam-macam. Itu TMV. Allah tak pernah bil pun kita punya nafas tu. Oksigen yang Allah bagi. Segar pagi-pagi. Nak lagi fresh, pergi lagi tepi laut. Betul? Allah tuan, dengan pandangan, dengan muzik kat tepi laut. Bukan muzik nyanyi tu. Bunyi ombak tu pun Allah tak kena charge. Malu kita dengar. Apa lagi? Makan. Nikmat makan. Ada tak makan? Makan. Duduk berkurung. Macam-macam makanan kita makan. Akhirnya lepas perintah berkurung yang lepas raya tu, keluar raya gemuk-gemuk semua. Tu makan tak berhenti di rumah tuan. Tak cukup, tak jadi pergi kedai, online. Ada tak orang buat online? Wah, macam-macam kuih, macam-macam. Tak terdaya tengok tu. Kita ingat tu. Tapi sebenarnya cantiknya Allah Ta'ala buat tu, nak mengajar kita berjimat cermat. Betul? Tak beli baju raya, tak beli barang raya kan? Hebat. Duit dah tak bekerja, tapi duit masih ada lagi. Nampak? Tu nikmat dia. Tu. Mana tadi? Malu bab malu, dan akhirnya buahnya ialah ilmu. Carilah ilmu. Tu bab tu bila baca Quran tu, kalau diterjemah, ditadabbur, kadang-kadang kita memang ada bab perasaan malu. Tak terbuat kita. Dengan Nabi dapat satu hal. Kita ni dah dibacakan Quran, kena ada bab malu. Tu yang ilmu tu dapat. Bila ada ilmu tu, takut kita dengar apa. Boleh mengenang, air mata tu mengenang pasal apa? Perangai kita dengan Allah Ta'ala tu. Jagalah sikit. Pasal apa? Nak menghadap dia. Kena pula sekarang umur dah 50, 60, 70. Carilah jalan. Antaranya dengan Al-Quran kita. Kemudian dan lagi sabda Rasulullah SAW, Nabi SAW, aqrabun nasi min darajatin nubuwah
ahlul ilmi wa ahlul jihad. Amma ahlul ilmi fadallun nasa ala ma ja'at bihi rusul. Wa amma ahlul jihadi fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Artinya Rasulullah SAW bersabda, artinya manusia yang terhampir kepada darjat anbiya itu ialah orang yang mempunyai ilmu dan orang yang perang sabil. Adapun orang yang mempunyai ilmu itu, maka iaitu menunjukkan mereka itu akan manusia, akan agama yang didatangkan dengan dia oleh Rasul-Rasul Allah. Adapun orang yang perang sabil itu, maka iaitu perang mereka itu dengan segala pedang. Segala pedang mereka akan kufar kerana meninggikan agama Islam yang didatangkan dengan dia oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya diceritakan sini, manusia yang paling hampir darjat anbiya itu ialah orang yang mempunyai ilmu. Tu bukan pasal hebat lain, bukan pasal harta, bukan pasal pangkat, tapi ilmu tu lain bab darjat. Tapi kena jaga pula hati kita, ikhlas kita. Takut kita terasa hebat pula bila ada ilmu. Ilmu sikit je ada, nampak ya, ilmu kita ni sikit, jauh. Kita celup tangan tu sikit dengan laut satu dunia ni. Itulah ilmu kita, kecil, sikit sangat. Tu skill dia, tuan-tuan. Itu pun cari, jangan ditangguh. Lepas tu satu lagi level ialah orang yang perang sabil. Apa dia? Orang yang perang nak menegakkan agama Islam. Itu hebatnya. Orang yang mempunyai ilmu itu, maka yang menunjukkan mereka itu manusia yang atas agama datangkan dengan dia oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang perang sabil itu, maka iaitu perang mereka itu dengan segala pedang mereka akan kufar kerana meninggikan agama Islam yang didatangkan dengan dia oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu. Sebab tu bab perang ni bukan saja je sebenarnya nak menangkan Islam. Kita dah ada peluang macam ni, dah ada ulama di depan mata. Takkan kita nak patah balik, tuan-tuan, daripada bab Islam. Bagi pula seorang baca Quran, betul? Dah bagi peluang baca Quran, ulang Quran. Takkan kita nak patah balik benda-benda yang lain, tuan-tuan. Ni. Sebab tu kita kena renung, bukalah minda kita, bukalah hati kita. Hiduplah kita dengan Quran. Hidup kita dengan Allah Ta'ala. Hidup dengan Rasulullah SAW. Boleh, tuan-tuan? Tu, takat tu kan? Mudah-mudahan pengisian malam ni tak boleh jawab lama. Kita ikut SOP. Mudah-mudahan pengisian malam ni kita teruskan sayangkan alim ulama, sayangkan majlis ilmu, sayangkan bab Al-Quran. Jangan ditangguh dengan Quran kita. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, kelemahan daripada diri saya sendiri, kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan.